Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan Fizi, hos anda pada hari ini. Ditemani oleh Cikgu Laili. Hari ini kita belajar tentang pengajian kejuruteraan elektrik dan juga elektronik pada hari ini. Hari ini rasa macam mengembalikan zaman-zaman belajar dululah. Siapa cakap PKE ini susah? Senang tau. Cikgu, Laili silakan. Ya, okey. Kita teruskan. Kita teruskan untuk segmen yang seterusnya. Okey. Walaupun ni Lita AU, arus ulang alik, dia sebenarnya kita applykan apa yang kita dah belajar sebelum ni, arus Lita arus terus. Betul. Cumanya Lita arus terus, kita ada satu saja komponen iaitu perintah. Kan? Lita AU ni kita ada pemuat, yang mana pemuat tadi unit dia adalah dalam, apa unit dia tadi? Dalam farad kan? Dan kita ada, betul ke pemuat dalam farad? Dan kita ada, betul ke Zulaika? Pemuat dalam farad, betul ke? Tak, Zulaika? Asyik sebut nama saya je. Dan kita ada pearuh. Pearuh tadi, pearuh. Simbol pearuh tadi L kan? Unit adalah Henry. Formula yang sama kita boleh apply kan? Sebab dalam Lita AU ni kita ada Lita siri. Sama ada gabungan R perintang dengan pearuh dan perintang dengan pemuat. Satu lagi kita gabung tiga-tiga. Ataupun dan untuk hukum Ohm ni tadi kita boleh apply kan? Kita ada hukum Ohm. Kita ada hukum kicau arus terutamanya untuk Lita selari kan, hukum kicau arus. Yang mana bila hukum kicau untuk Lita selari ni kita tahu selari kan akan mewujudkan arus cabang kan pada cabang. Kalau Lita siri, kalau siri dia satu laluan saja kan, tidak ada cabang-cabang. Yang paling mudah untuk kita tengok. Dan ini banyak sikitlah kuasa dalam Lita AU kan. Kuasa ni kita ada 3 kuasa dalam Lita AU. Formula ni memang kita banyak Lita dalam Lita AU ni saya kata ada 3 formula kuasa yang berbeza dengan Lita AT tadi. Kita ada satu saja sebab dia melibatkan komponen perintang. Yang ini kita ada kuasa ketara, kuasa nyata dan kuasa regangan. Yang mana kuasa regangan dia melibatkan komponen L dan C tadi kan. Kuasa nyata dia melibatkan adalah komponen untuk R. Dan kuasa ketara ini adalah kita melibatkan kuasa P dalam Lita. Kuasa di dalam Lita. Yang ini hukum Ohm kita applykan. R ni dia boleh jadi apa yang unit sama? Dia boleh jadi SL kan. Dia boleh juga jadi XC. Apa lagi? Dia boleh jadi Z. Dia boleh jadi Z. Untuk kat sini. Untuk arus ni pula, selain pada arus sumber, kita boleh ada banyak juga arus yang mengalir pada komponen L tadi kan. Arus yang mengalir pada pearuh pemuat tadi. Dan voltan ni pula kita sama juga. Kita ada voltan BL, kita ada voltan BC, betul? So situ maksudnya untuk walaupun Lita AU kita boleh applykan hukum yang kita dah belajar sebelum ni. Kita boleh applykan hukum Ohm. Termasuk juga yang ini saya sebutkan sebahagian saja untuk contohnya macam kuasa tadi kan, kuasa. Cumanya kuasa tadi kita melibatkan ada 2 tadi komponen. Yang tadi kuasa kita melibatkan komponen R saja. Yang ini kuasa kita melibatkan 3 ni tadi. So bagaimana untuk seterusnya untuk kita menyelesaikan masalah untuk Lita siri dan selari. Saya kata untuk kedua-dua Lita ni apply balik semula hukum yang kita dah ada. Kita tengok contoh soalan. Silakan cikgu. Kita tengok contoh soalan. Menarik ni cikgu. Contoh soalan untuk bahagian B. Contoh soalan untuk bahagian B. Ini Lita. Lita yang mana asalnya kita ada 3 komponen. Kalau kita tengok halusi betul-betul Lita ni kita ada 3 komponen R, L dan kita C, kita ada L. Dapat soalan ni, dapat soalan berhati-hati. Pastikan dulu komponen L dengan komponen C tu adakah unitnya dalam Ohm ataupun dalam farad ataupun Henry tadi kan? Maksudnya kalau dia bagi contoh soalan ni, dia bagi nilai ni dalam Ohm, unit dia Ohm. Bermaksud dia dah cari dah nilai regangan kemuatan. So soalan ni dia boleh cari kalau soalan nak tanya trik lah, kebatnya soalan contoh kan. Dia boleh tanya L jika nak lah kan. Jika nak. So bagaimana soalan ni? Siapa nak jawab? Kita ada 3 soalan. Ada 4 soalan. Galangan Z. Voltan aktif.
Okey, voltan regangan dan lakar dan labelkan gambar rajah vektor segi 3 voltan untuk lita ni. Siapa nak jawab ni? Siapa nak jawab? Dan sebelum jawab, satu lagi. Okey, satu lagi. Okey, Iman. Okey, sabar Iman Okey, satu lagi. Sebelum menjawab, kita pastikan buat analisis lita dahulu. Apa maksud buat analisis lita? Dalam lita ni dia ada switch. Biasanya switch, kita lukis switch, biasanya switch tu dalam keadaan off. Okey, dalam keadaan off. So, baca soalan. Ini soalan dia nak apabila switch dihidupkan, on. Okey, maksudnya switch ni sekarang dia dihidupkan begini, on. Dia on. Switch tu dihidupkan. Baru soalan tanya. Okey, kirakan galangan Z, voltan aktif VR. Okey, voltan regangan. Tadi saya kata semua hukum tadi kita boleh applykan. Semua hukum yang kita belajar, hukum Ohm, hukum kita tu semua boleh kita applykan. Okey, kita ambil saja yang sesuai, mana maklumat yang sesuai. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Angkat tangan. Salah pula saya. Okey. Baik, siapa nak jawab tadi? Siapa tadi? Okey, Iman. Okey, apakah jawapan untuk galangan Z? Okey, galangan Z jawapannya ialah 98.5 sudut negatif 66.04 Ohm. Okey. Kenapa jawapan dia jadi begitu? Kenapa jawapan jadi begitu? Kenapa tinggal hanya komponen C sahaja? Kenapa tinggal hanya komponen C sahaja? Bagi saya sebab Afiq Aziz agak-agaknya. Oh, Iman nak jawab lagi. Okey. Kenapa, Man? Oh, okey, Iman bagi laluan. Okey. Afiq Aziz. Okey. Sebab kenapa? switch on. Sebab switch dah kena on, kemudian apa jadi? Lita? Dia tak melalui L. Dia tidak melalui L. Okey, pandailah. Dah shortcut kan? Dah shortcut. Okey, dah shortcut kat sini. Bila dah shortcut, arus kita lalu, dia tak lalu sini pun. Kita tahu sifat arus mengalir, dia akan mengalir pada laluan yang mudah. Betul. Tidak ada halangan-halangan lagi pun. Okey? So, seterusnya kalau soalan nak tanya, voltan aktif, saya kata kita ambil dulu. Kita nak cari voltan. Kalau kita applykan hukum Ohm tadi, kita mesti cari arus dulu kan? Betul, Cikgu. Okey, kita ambil formula arus, hukum Ohm, kita applykan, kita dapat arus, baru kita masukkan VR. VR tadi, V adalah IR. Tadi kita ada hukum Ohm, V sama dengan IR kan? Tapi kita pastikan VR ni VR. So, mestilah I itu IT, bak lita siri, arusnya sama. Betul. Dan rintangan. Okey? Okey. Dan kalau kita tengok yang seterusnya VC, sama juga kita boleh apply ke Ohm's Law, hukum Ohm tadi kan. Okay, kita masukkan nilai, kita darab, so kita dapat jawapan. Cuba jangan lupa Jangan lupa kita kena pastikan kalkulator kita dalam mode kompleks tadi kan? Ya. Okay, non-kompleks tadi. Supaya bila kita tekan tu, kita akan dapat keluar jawapan sudut ni tadi. Tak perlu kita cari lagi dengan kiraan matematik tadi, trigonometri ataupun teorem partikel tadi kan? Trigonometri lah. Sebab ada tangent, cos, sin tu kan? Menjimatkan masa kita. Okey, dan seterusnya. Kalau nak lukis gambar rajah vektor di sini, ni dia suka gambar rajah vektor, 3 gambar rajah vektor iaitu segi 3 voltan. Voltan bermaksud kita kata kalau kita buatkan dia dalam bentuk paksi kat sini, ini akan mewakili yang atas adalah tadi adalah VL, yang di bawah adalah yang bawah adalah VC. VC dan ini adalah VR kan? VR. So kita dapat magnitude akan ke bawah. Kenapa magnitude ke bawah tadi? Sebab komponen yang tinggal adalah pearuh saja tadi kan? Pearuh saja. So kita dapatlah lukis dengan label yang betul. Okey, kita dapatlah jawapannya begini. Okey? Gabungan. Ini bukan lagi gabungan sebab tadi dah shortcut tadi kan? Dah shortcut tadi arus yang mengalir. Kita ada komponen pearuh, kita ada komponen pemuat saja. C saja kita ada kat sini. Okey, kita tidak melibatkan pearuh pun. Okey? Okey, dan seterusnya. Okey, contoh kalau diberi lita siri. Okey, lita siri. Bagaimana kita tahu lita siri tadi? Kita kata ini supply, ini 2 yang disambung kat sini bukan akan bercabang kat sini. Kita arus jumlah, sini ada satu arus yang mengalir pada pearuh dan arus yang mengalir pada perintang tadi. Okey, soalan jenis kebat sikit kan, tinggi sikit. Okey, kita tak boleh gunakan kaedah selari. Kenapa tak boleh gunakan kaedah selari di sini? Nak cari regangan, nak cari halangan kat sini, nak cari Z. Sebab nilai ni tak tahu kan? Betul. L ni tak tahu, tak ada bagi nilai kat sini. So yang paling mudah kita tengok soalan, yang paling mudah kita tengok dia bagi arus dalam lita. Arus dalam lita, arus lita adalah 6 ampere. Bermaksud sini 6 ampere. Kan?
Kan, dan dia bagi kuasa nyata. Lesapan kuasa nyata ini adalah merujuk pada PR tau. Okey, dia dah bagi dah nilai. So nilai dia nak cari nilai rintangan, kita applykan hukum Ohm, terbalik-terbalikkan saja matematik. Okey, kita dapatlah nilai R yang diberi. Okey, nilai R yang diberi. Dan untuk kearuhan pula, okey, kita nak mencari nilai yang kedua iaitu nilai kearuhan. Okay, kita cari dahulu, ini persamaan yang boleh kita buat antara VS dengan SL tadi. Okay, so kita cari dulu maklumat, kita dah tahu arus jumlah tadi dalam liter. Okay, arus dalam rintangan kaedah liter selari, kita tahu ini adalah voltanya sama. So di sini kita dapatlah arus untuk IL tadi. Okay, arus untuk IL. Dan ini adalah nilai SL yang mana tadi formula tadi. Saya kata sama je formula ni tadi. Kita applykan saja, kita dapatlah nilai SL. Nilai SL ni adalah regangan berkearuhan yang mana unit ohm tadi. Baik. Dah dapat nilai sini, barulah kita carikan yang mana L ni tadi adalah SL bagi dengan 2 pi F. Sebab seperti kita tahu, yang komponen yang R, komponen peraruh ni tadi adalah kita kira 2 pi FL. Okey, kalaulah ada kat sini ada pemuat, okey, kita kira 1 bagi dengan 2 pi FC. Okey, cuma kalau kita nak tukar pada nombor rektangular tadi, sini adalah J, sini adalah negatif J. Itu saja bezanya. Ya. Okey, kalau soalan minta gambar rajah vektor bagi bekalan adalah supply tadi, okey, itulah jawapannya. Sangat mudah tuan-tuan dan puan sekalian. Baiklah cikgu, antara rumusan ringkas cikgu. Okey, untuk tajuk jadi, tajuk ni memang agak banyak. Walau bagaimanapun, okey, kita pergi kepada balik semula aplikasi Lita 80 tu, cumanya berhati-hati dengan 2 komponen tadi. Okey, regangan berkearuhan dan regangan kemuatan. Yeah. Dan 3 formula kuasa yang mana unitnya berbeza. Okey, berhati-hati supaya kita tidak salah. Okey, nak dapatkan kaedah, okey, untuk menjawab soalan-soalan yang begini, okey, dia memerlukan latihan yang berterusan. Ya, dan yang paling penting kita kena faham apakah kehendak soalan itu. Ya. Terima kasih kepada Cikgu Zahratul Laili daripada SM Teknik Melaka kerana sudi bersama kita pada hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa kita iaitu Cikgu Siti Zubaidah daripada SK Pendidikan Khas Kuantan. Dan terima kasih kepada Iman, Afiq, Zulaika dan juga Fikri kerana sudi bersama-sama dengan semua kawan-kawan yang sedang menonton Didik TV KPM. Kekal fokus, jangan nakal-nakal, selamat menjawab SPM tak lama lagi. Teruskan menonton Didik TV KPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.